Cukai hartanah dijangka meningkat lagi mulai Januari tahun depan ekoran nilai tahunan hartanah kediaman yang lebih tinggi dan nilai sewa lebih tinggi dalam pasaran. Bagaimanapun, pemerintah akan memberikan rebat sekali sahaja sehingga 100% bagi flat lebih kecil dan sehingga 15% bagi hartanah privat. Kementerian Kewangan MOF dan Penguasa Hasil Mahsul Singapura IRAS hari ini menyatakan rebat yang diberikan itu akan memastikan rejim cukai hartanah kekal progresif dengan mereka yang lebih mampu membayar lebih. Rebat itu juga menurutnya akan membantu menyerap kenaikan cukai hartanah itu di tengah-tengah keprihatinan mengenai kos kehidupan yang tinggi. Para pemilik flat 1 dan 2 bilik HDB akan mendapat rebat 100%. Bagi cukai hartanah mereka, bermakna mereka langsung tidak perlu membayar sebarang cukai hartanah. Pemilik flat 3 bilik pula akan mendapat rebat 70%, manakala flat 4 bilik hingga flat eksekutif akan mendapat rebat antara 30 hingga 50%. Selepas kenaikan tersebut, pemilik flat 3 hingga 5 bilik perlu membayar cukai hartanah sekitar $4 hingga $18 sebulan. Bagi rumah privat, rebat cukai hartanah yang mereka nikmati adalah 15% sehingga maksimum $1,000. Dalam pada itu, pemerintah juga mengumumkan garisan nilai tahunan hartanah bagi mereka menerima bantuan sosial juga akan dinaikkan pada tahun depan. Buat masa ini, skim-skim sokongan sosial seperti skim baucer GST subsidi bagi Premium Medishield Life dan skim tambahan pendapatan daya kerja memberi manfaat berdasarkan dua peringkat nilai tahunan hartanah. Mulai 1 Januari nanti, had nilai tahunan untuk peringkat pertama akan dinaikkan daripada $13,000 kepada $21,000. Bagi peringkat kedua pula, had nilai tahunan antara $13,000 hingga $21,000 sekarang ini akan dinaikkan kepada lebih $21,000 dan hingga $25,000. Menurut Kementerian Kewangan, had nilai tahunan sebanyak $21,000 yang disimak itu akan merangkumi semua flat-flat HDB. Nilai tahunan $25,000 pula akan merangkumi sekitar 75% daripada hartanah perumahan termasuk hartanah privat yang bernilai rendah. Pendapatan sebenar bagi para pekerja pendapatan pertengahan di Singapura turun 2.3% tahun ini. Bagi golongan pekerja bergaji rendah pula, ia merosot sebanyak 3%. Kementerian Tenaga Manusia menyatakan bahawa kemerosotan itu disebabkan oleh inflasi lebih tinggi. Menurut hasil dapatan awal mengenai pasaran buruh tempatan tahun ini, jumlah keseluruhan pengambilan pekerja merosot kepada 66.2% setelah mencapai rekod tertinggi 67.5% tahun lalu. Kadar pengambilan pekerja Singapura kekal sebagai yang keempat tertinggi dalam kalangan negara anggota Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi mendahului Switzerland dan Amerika Syarikat. Kadar pengangguran juga merosot dengan keadaan bertambah baik bagi golongan bukan PIMET. 250 flat yang disesuaikan khusus bagi warga emas akan dilancarkan dalam jualan flat BTO pada Disember ini. Flat-flat itu terletak di Chai Chee Green di Bedok. Ia merupakan projek apartmen jagaan masyarakat ketiga dilancarkan menyusuli maklum balas positif terhadap dua projek sebelum ini yang terletak di Bukit Batok dan Queensway. Setiap apartmen jagaan masyarakat akan dilengkapi dengan ciri-ciri untuk keselamatan warga emas. Projek-projek perumahan itu turut menawarkan kegiatan sosial dan khidmat yang disesuaikan untuk warga emas serta akses lebih mudah kepada kemudahan dan pengangkutan awam. Selain rumah untuk warga emas, estet perumahan Chai Chee Green juga akan menawarkan hampir 1,000 flat 3 hingga 5 bilik. Pesawat Angkatan Tentera Udara Republik Singapura RSAF yang dikerah untuk membawa bekalan bantuan kemanusiaan buat penduduk Gaza selamat tiba di Mesir. Ini merupakan bantuan kemanusiaan pemerintah Singapura yang kedua bagi Gaza. Seramai 46 kaki tangan Angkatan Bersenjata Singapura SAF berlepas dini hari tadi menaiki pesawat muatan berbilang peranan atau MRTT.
Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan dan Menteri Negara Kanan Pertahanan Zaki Muhammad hadir di Pangkalan Udara Changi untuk menghantar mereka. Pakej bantuan ini terdiri daripada bekalan perubatan selimut, barangan kebersihan, penapis air dan makanan daripada Kementerian Kesihatan MOH, SAF dan beberapa NGO termasuk Palang Merah Singapura, Mercy Relief dan Relief Singapore. Sebelum ini, MFA sudah menghubungi Bulan Sabit Merah Mesir untuk mengenal pasti bekalan bantuan yang paling diperlukan penduduk Gaza. Setakat ini, warga Singapura sudah menyumbang lebih $7 juta dalam bentuk wang tunai dan sumbangan seumpamanya bagi usaha-usaha bantuan di Gaza. We send this as an expression of Singaporeans' support, Singaporeans' compassion for the innocent victims of this war. Obviously, we also hope that the humanitarian truce will be extended. And actually, ultimately, what we all hope for is that peace will prevail and that innocent lives will be protected. Pesawat MRT TRSAF selamat mendarat di Al-Arish, Mesir pagi tadi waktu tempatan dan disambut Duta Singapura ke Mesir, Dominic Goh. Beliau dan para doktor tentera juga sempat berbincang dengan wakil-wakil Kementerian Kesihatan Mesir dan agensi PBB untuk lebih memahami keadaan di Gaza. MINDEF sedang memantau dengan teliti akan keadaan dan situasi kemanusiaan di Gaza, terutama sekali pihak civilian yang sedang mempunyai impak oleh kerana situasi konflik di sana. Di sini kita nak menunjukkan sokongan kami kepada mereka yang terjejas di Gaza dan kami berharaplah dengan sokongan ini menunjukkan keprihatinan rakyat Singapura kepada apa yang berlaku di Gaza.